Kenapa tidak kita ekspor? Kita ada prosedur yang ketat. Maksudnya, hanya lembaga ketum sebagai contoh. Lembaga ketum diwujudkan, dia saja yang boleh beli pokok ketum, dan dia saja yang boleh proses, dan dia saja yang boleh ekspor kepada Amerika Syarikat. Pekebun kecil ketum, daripada kena tangkap dengan polis, mereka boleh jual ketum mereka dan dapat pendapatan $1,000, $2,000 setiap bulan menjual ketum. Mungkin ada di setengah mereka kata kalau dapat jual ketum mereka akan berhenti menoreh getah, ya. Tetapi tak boleh jual di Malaysia sebab ban, illegal in Malaysia. Negara lain boleh guna, apa masalahnya? Bukan kita nak guna untuk orang kita sendiri. Kalau kita nak pergi ke negeri-negeri utara, kita nak musnahkan semua pokok ketum, percayalah, you're going to lose election there. Oh, okay. So this is politics. Not soal politik. Not soal politik sebab benda tu dah ada. Right. Pokok mereka atas tanah mereka sendiri. Dan secara senyap-senyap mungkin ada yang dah jual. So anyway, that was just me role playing. Tak ada kata putus soal ketum ni. Cuma saya melihat dari segi sains dia, negara lain dah terima, negara kita belum lagi terima. Benda tu dah ada, benda tu dah tumbuh, benda tu dah wujud. Kenapa kita tak keluarkan satu kerangka yang terhad, yang terkawal dengan polis, dengan custom, semua, supaya kita dapat ekspor benda tu. Adakah antara satu option untuk balik fix things dan sebagainya adalah untuk buat parti baru? So Syaril, saya sejak beberapa minggu ni sedang melihat kepada option tersebut. Mungkin thanks for the invite. I texted you about it, you didn't reply. Yeah. Mungkin beberapa bulan sebelum ni saya agak berat sebab saya nampak pasaran parti politik ni dah agak tepu, saturated. Tapi saya melihat jika kita dapat permulaan yang kedua dalam politik ni, kenapa tidak permulaan itu atas on our own terms, you know? Really on our own terms. You sound like me now. Go on. Because kalau kita masuk mana-mana rumah, kita nak kena sesuaikan diri dengan adat resam rumah tersebut. Dan mungkin adat resam rumah tersebut, of course lah, tidak akan 100% apa yang kita nak. Kita masuk tempat orang kan. Macam UMNO dulu, walaupun saya tidak kesal dengan keputusan menyertai UMNO dan memilih UMNO, tetapi saya percaya Syaril juga, kita banyak terpaksa buat sesuaikan diri lah kepada keadaan adat resam dalam UMNO. So bila kita dah dapat peluang kedua ni, dan bukan semua yang dapat peluang kedua tanpa melompat seperti kata, maybe want to do it on your own terms. And yeah, fine, if you set up a political party, you can go the way of pejuang, sorry to say, you know, hilang deposit and all that, people laugh at you and all that, but maybe you rasa lebih fulfilled sebab you did it on your own terms. Good for mental health. Yeah, and you know, Imran Khan, when he started, he lost elections after elections. I mean, it's a cautionary tale now, obviously lah, because dia dah bergaduh dengan dengan tentera di Pakistan, but he won eventually. Now, of course, now he's in trouble, but he won. So it may, mungkin kalau start parti sendiri, you know, kita kena bersedia tidak menang beberapa pilihan raya, then maybe one day, I don't know, who knows. Yeah. So saya ringkasannya is an option. It's an option. Ada seorang yang menjadi penasihat ekonomi, seorang Perdana Menteri tak berapa lama dulu. Dia mengambil kedudukan itu dan menjadi Little Napoleon dalam kerajaan. Apabila saya mendapat jawatan pengarah bahagian ekonomi, saya buat keputusan pada diri saya, I do not want to be like that person. I don't want to be the person yang jadi Little Napoleon, jadi gatekeeper. Oh, siapa nak jumpa PM, jumpa aku. Siapa yang nak buat apa-apa cadangan ekonomi must go through me first. No, I knew my place. I wanted to make sure that saya humble. I give you a simple example. Kalau saya kena jumpa dengan ketua-ketua GLC, Khazanah ke Petronas ke dan sebagainya, mungkin orang yang duduk pejabat saya sebelum tu akan arahkan CEO Petronas datang ke PMO, ataupun CEO Khazanah, MD Khazanah untuk datang ke PMO. I didn't. I made sure that I went there. Bukan hanya penghormatan sebab saya lebih muda, tetapi they are proper professionals. I'm just really a temporary staff inside the PM's office. Jadi bagi saya penting bagi sesiapa yang kerja dalam pejabat-pejabat menteri secara keseluruhannya,
untuk menyendari tempat mereka adalah sebagai pembantu dan penyelaras. You are not the boss. You shouldn't be the decision maker. You shouldn't try and do something more than people who are elected to do. Jadi saya bukanlah nak mendabik dada, tidak, tapi when I reflect, one of the things I am semi proud of my time in Pengarah Bahagian Ekonomi is I didn't become a little Napoleon. I think the menteri has to be firm lah. Yeah. Untuk bagi tahu pegawai-pegawai dia, no, you kena respect menteri lain, you kena respect ahli parlimen. You bukan ahli parlimen, you bukan YB contoh. Yeah. And you are just supol ke, you are just whatever lah, in my case pengarah ekonomi kan. It's not your place untuk pergi bagi tahu nak tukar GLC head ke, nak tukar pelantikan ini dan itu. With somebody in the penasihat ekonomi ada beberapa tahun dulu buat perkara tu. Yeah. And they went after people just because there's a political vendetta ataupun agenda. Jadi saya tak buat begitu, dan saya harap orang-orang lain pun boleh buat boleh mengelak lah daripada perkara-perkara itu. Dalam satu ayat, kenapa kami patut menyertai DAP? Perlu dipertimbangkan. Okay. Why? One sentence. Kerana DAP memerlukan calon Perdana Menteri. And both of you fit the bill. Crazy. Good way to end. Man. Good way to end. Good way to end. Secara peribadi, as ni klise lah, but as we grow older, there's a bit more desire to be more spiritual, dan saya sedang, dan kita semua insyaAllah akan melalui proses itu dalam pendewasaan. Mungkin ada satu ketika dulu saya juga skeptical tentang konsep menubuhkan parti berasaskan satu agama, sebab dia nak tak nak dia bunyi eksklusif lah, meaning you know, this is the world view, and tidak macam seolah-olah tak selari dengan konteks negara bangsa yang multicultural. Tetapi semakin saya mendewasa, saya fikir pemahaman saya yang masih lagi cetek, yang masih lagi perlu didalamkan tentang agama Islam itu sendiri, menyedarkan diri saya bahawa you cannot separate the two. And I'm at a point where we shouldn't apologize as Muslims about not wanting to separate the two. That doesn't, again, not a hint, not going. We can be inspired by the religion, and we should aim to achieve in our work, governance, in our politics, to reflect the values and the teachings of the religion. And we shouldn't apologize for that. Sebab KJ, you and I, we studied in the West, in university. Di situ, bagi saya lah secara peribadi pun, exposure saya kepada teori politik yang pertama is the West. I learn about communism first, I learn about John Rawls first. That's the stuff, those are my first heroes, right? It wasn't Ghazali, it wasn't Islamic figures. Tetapi over time, saya realise bahawa there is a limitation to what Western liberalism can bring. I can't believe I'm saying this publicly, right? And now there's an appreciation bahawa benda yang berasaskan benda yang lebih mendalam, iaitu soal agama dan pegangan kita sebagai manusia dengan pencipta kita, hubungan kita dengan pencipta kita. There's no need to be shy about that being the basis of what you want to fight for. I'm not saying I'm there yet, but I want to get there as much as possible.